Omar co-host. Macam mana? Saya tengah jadikan Omar co-host sebab dia nak record kot. Record. Betul. Minta maaf Ustaz lambat sikit jawab. Okay. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat meneruskan perkongsian ilmu dan insya-Allah kita berbincang dalam durus lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha, karangan Syekh Dr. Fa Abdul Rahim. Ya, Fa Abdul Rahim. Baik. Mungkin kita boleh buat balik perbincang pelajaran ulang kaji lah pelajaran yang telah kita lalui, iaitu pertama, ya, pelajaran pertama yang kita belajar, yang kita kongsikan adalah tentang ismul isyarah, ya, ismu al isyarah, iaitu hadza, ya, yang mana ismul isyarah ni digunakan untuk lil qarib, ya, kepada sesuatu yang dekat, ya. Al mufrad lil qaribi al mufradi, iaitu yang tunggal satu. Al muzakkari, dan jenis dia adalah daripada jenis jantina dia pada sudut lelaki. So dekat sini antum boleh tengok satunya hadza ni isim isyarah untuk dekat atau jauh. Kemudian dia ada berkaitan dengan apa dia? Jumlah. Ya, jumlah. So ana sebut ni al-mufrad. Dan kita telah berikan perkataan jamak. Ya, perkataan jamak. So ni nak bezakan mufrad dengan jamak. Nanti insya-Allah akan datang kita akan nampaklah perkataan jamak ni. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, muzakkar. Al-muzakkar. Al-muzakkar ni nak beritahu tentang jantina. Ya, lelaki atau perempuan. Feminin atau maskulin. Okey. Kemudian al-aqil wa ghairi aqil. Dan juga yang seterusnya adalah ia berkaitan dengan manusia yang jenis makhluk yang berakal atau tidak berakal. Ya, makhluk yang berakal atau tidak berakal. So dekat sini isim isyarah digunakan untuk dekat, ya, tunggal, singular, ya, muzakkar, jantina pada sudut untuk lelaki, ya, al-aqil wa ghairi aqil. Sama ada yang berakal atau tak berakal, kita pakai hadza. Okey, baik, itu yang pertama yang kita belajar, ya. So antara perkara lain, hadza ini adalah min anwa'il ma'rifah, ya. Min anwa'il ma'rifah. So satu perkara insya-Allah kita akan belajar juga isim ma'rifah yang akan datang. So maksud ma'rifah adalah huwa madalla ala muayyan bidzatih. Ya. Dia adalah satu yang menunjukkan kepada sesuatu yang pasti. Okey, pasti. Contoh kita kata pen itu. So kita tahu pen yang mana satu. Kitab itu. Tapi bila kita cakap hadza baitun, ini rumah. So kita tahu rumah mana satu yang dimaksudkan. So nak menunjukkan hadza ni menunjukkan sesuatu yang kita dapat pastikan. Okey. Baik. Yang kedua, kita juga belajar berbincang tentang ma hadza. Ma hadza. Okey. Ma hadza, ya, perkataan ma tu dipanggil sebagai ismu al-istifham. So kita tengok dekat sini. Kita dah belajar sekarang kita dah ada dua jenis isim. Satu isim isyarah. So nanti ada banyak lagi isim isyarah. Begitu juga yang kedua adalah kita belajar ismul istifham. Ya, isim juga jenis isim, ya, jenis kata nama yang mana dia adalah daripada untuk tujuan dia untuk
pertanyaan, ya. Ya, okey. Jenis dia lah ma tu adalah ma ismul istifham. Okey, ismul istifham. Jadi tujuan dia adalah ya li soalin untuk bertanya anil qarib dengan terhadap sesuatu yang dekat, ya, terhadap sesuatu yang dekat itu ma. Okey, so kalau jauh ma dengan ada hadza, ma hadza. Okey, so hadza tu dekat kan, ma tu apa dia, apakah. Okey, kemudian a, ya, a ni adalah dipanggil sebagai harful istifham. So kita dah belajar sebelum ni, kita bincang sebelum ni, ya. Perkataan dalam bahasa Arab dia tak akan ubah, dia tak akan keluar dari 3 jenis. Ya, isim, fi'il atau haraf. So kita dah belajar isim, isim istifham, isim isyarah, isim istifham. Lepas tu kita belajar sekarang tambah kat sini adalah harful istifham. So jenis yang kedua. Jadi jenis haraf. Itu a. Bila ada a, ya, dekat sini a ni boleh kita gunakan untuk sama ada jenis isim, macam dekat sini hadza baitun. Baitun isim, jenis kata nama. Ya. So kalau kita kata hadza sarirun, ini jenis kata nama. Sarirun adalah jenis kata nama. So kita guna hadza untuk sesuatu isim, ya. Kemudian panggil hadza ni, ya. Dia perlu ada jawapan. Apa jawapan dia? Sama ada la ataupun na'am. Kalau betul, kita kata na'am, ya. Kalau tidak, kalau kita nak nafi, kita katakan tidak, kita kata la. Itu pelajaran yang seterusnya yang kita belajar sebelum ini. Seterusnya, kita dah masuk seterusnya pelajaran muka surat 9, ya. Iaitu satu lagi isim, ya. Pelajaran pertama ni, satu lagi isim yang dipanggil sebagai man, ya. Dia panggil juga ismul istifham, ya, lil aqil. Okey, so untuk yang berakal. So ma tadi, ya, kita boleh untuk li ghairi aqil, ma itulah li ghairi aqil, untuk yang tidak berakal. Tapi untuk man, ya, lil aqil. So bezakan tadi untuk yang berakal dan tak berakal. So kalau kita tanya siapa dia? Dia tu kita tanya tentang orang. So kita tak boleh kata ma hadza, tapi kita kadang kata man hadza. Siapa ini? Atau kita kata nanti insya-Allah kita akan belajar juga domir-domir yang lain, man huwa, dan sebagainya. Baik. So benda berakal guna dengan man. Ya. Jenis dia lah ismul istifham. Itu 4 mata pelajaran yang kita dah belajar sebelum ni. InsyaAllah kita masih akan kita masuk, ya. Seterusnya dekat sini muka surat 11. Ya, iaitu tamrin. Ya. So tamrin ni adalah latihan, iqra waktub. Baca dan tulis. Okey. So teruslah nak uji antum. Ya. Kita ambil ni, kita akan bagi, kita ada berapa orang sekarang? Okey, 3, 7, 8. Okey. 8 orang. So soalan kita ada 10. Okey. Soalan kita ada 10. Dan insya-Allah kita minta antum ambil seorang satu lah. Seorang satu kita ada 8. 9, 10 sekejap lagi kita offer lah. Okey. Boleh kita cuba pertama macam biasa abang Syukur kita. Kan? Lepas tu yang kedua Naim. Yang ketiga Farhan. Yang keempat catat Nurul Imran. Nurul Imran. Yang kelima Umar. Yang keenam Atam. Yang ketujuh Alif. Yang ke-8 Abdul Raqib. Okey. Mula sekarang insya-Allah. Ma hadza, apakah ini? Hadza qalamun, ini pen. Baik. Ma ni apa dia? Jenis apa? Ismul istifham.
Tujuan dia untuk apa? Untuk kata nama pertanyaan. Okey, kalau kita kata ma hadza, kedua tu digabungkan dia jadi apa? Dalam kaedah bahasa Arab, tujuan dia untuk apa dia? Untuk bertanya sesuatu yang dekat. Yang dekat. Yang dekat yang tidak berakal. Tidak berakal. Okey, tidak berakal. Okey. Li ghairil aqil, li ghairi al-aqil. Okey, Nam. Naim, ant. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Haza kalbun. Naam. Terjemah tu. Ini kalbun anjing. Anjing. Nasib baik tak jawab unta. Okey, baik. Haza apa dia dalam kaedah bahasa Arab? Ini. Itu bahasa Melayu. Melayu. Bahasa Arab apa dia? Jenis dia jenis apa? Jenis jenis apa? menunjukkan sesuatu. Sebab Ismul entah tak datang isyarah. kelas. Entah tak datang kelas. Isim isyarah, isim isyarah. Ismul isyarah. Okey. Untuk apa? Untuk apa isim isyarah ini? Untuk tujuan dia guna untuk apa? Untuk menunjukkan sesuatu benda. Lil qarib, sesuatu yang dekat. Hadza ni untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Al mufrad, yang satu, yang tunggal. Al-muzakkar, jenis jantan, lelaki. Al-aqil, dan juga akil wa ghairi akil. Okey, yang berakal atau tidak berakal kita guna hadza. Baik. Seterusnya, thalith. Rukm thalith, Farhan. Man hadza? Hadza tabib. Siapa Hadza tabib. Inta jangan baca macam tu, tabib. Inta itu dah jadi betul-betul orang Arab. Tabibun. Tabibun. Okey. Man hadza? Hadza tabibun. Siapa ini? Ini doktor. Okey. Man. Apa maksud man? Apa tujuan man? Man tu apa dia? Siapa? Untuk bertanya untuk yang berakal. Sesuatu yang berakal. Ismul istifham lil aqil. Man ismul istifham lil aqil. وما معنى هذا في اللغة العربية؟ Isim al-isyarah untuk bertanya sesuatu yang dekat. Hadza. Tak ada pertanyaan kat situ. Oh, ini. Menunjukkan sesuatu yang dekat. Dekat lagi. Tunggal. Jenis lelaki dan tidak berakal dan berakal. Jaid. Okey. Okey, ma mana tabibun? Apa maksud tabibun? Apa arti tabibun? Doktor. Doktor lelaki. Doktor lelaki. Okey. So kita tak ada cakap doktor lelaki kan. Kalau macam bahasa Melayu dia ada cakap kan. Siapa tu? Itu siapa doktor lelaki itu? Okey, siapa lelaki itu? Doktor lelaki itu. So kita akan cakap doktor lelaki, tapi bahasa Arab tak perlu. Bahasa Arab cakap tabibun dah jelas itu doktor. Baik. Seterusnya siapa? Nuril Imran. Haza Jamalun. Ini ialah unta. Jaid. Ma mana hadza? Haza ialah kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat, yang berakal dan yang tak berakal, yang pakai jantina lelaki. Jaid. Yang tunggal? Yang tunggal? Dah sebut dah? Oh, belum. Yang tunggal. Okey. So ingat benda ni dia semua ada, benda dia ada kait. Dia nanti lama kita automatically kita faham lah kan perkara tersebut. So sekarang ni kita kena latih ucap macam itu. Okey. Okey, baik. Rukmul khamis. Haza kalbun. La. Haza kitun. Adakah ini anjing? Tidak, ini kucing. Ini kucing. Naam. Ma mana
Kalau kita panggil hamzah istifham. Haza Ustaz. Haraf. Apa? Haraf. Adakah kan? Haraf. Naam, terjemah dia adakah, tapi dalam surah bahasa Arab tujuan dia apa dia? Apa jenis dia? Jenis dia? Dia haraf istifham. 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 Macam kita kata istighfar, istifham. Istighfar datang pada perkataan ghafara ditambah alif sinta. Istifham datang pada perkataan fahima, ya, ditambah istif terus. Istighfar, istifham, istidlal, ya. Cuma kita akan jumpa lah perkataan-perkataan itu akan datang. So baik. Okey. Seterusnya, okey. Ma makna la? Tidak. La ni apa? La nafi. La nafi. La nafi. La harfun nafiyun. Harfun nafiyun. Huruf menafikan. Ini anak tak sebut Okey. Ada pelajaran kelima Okey. Kelima. Okey, baik. Seterusnya siapa? Ana Ustaz. Naam, Adam. Ahadza dikun. Naam. Adakah ini ayam jantan? Ya. Okey. Apa maksud hadza? Apa tujuan sudut hadza, penggunaan hadza dalam sudut istilah? Hadza isim isyarah. Isim isyarah. Dia digunakan untuk yang dekat. Jumlah yang mufrad itu tunggal. Tunggal. Muzakkar. Al-aqil ghairi aqil. Wa ghairi aqil. Okey. Al-aqil lil-aqil wa ghairi al-aqil. Untuk yang berakal dan juga yang tidak berakal. Baik. Seterusnya, okey. Kenapa ada jawapan na'am? Kenapa ada perkataan na'am? Sebab ada harful al-iftiham. Na'am, jayid. Okey. Ma harfuhu? Apa huruf dia? Huruf dia ada hamzah. Hamzatul istifham. Hamzah al-istifham. Al-iftiham. Istifham. Susah sebut istifham ni. Jadi if, dia jadi if. Dia is istifham. Okey. Baik. Wal akhar alif. Naam ant. Okey, baik Ustaz. Ahadha hisanun? La, hadha himarun. Adakah ini kuda? Tidak, ini keldai. Kuda jantan. Kuda jantan. Kena sebut jantan tu. Betul. Bahasa kita kena sebut jantan tu. Tidak nanti kita sebab bahasa Arab macam kucing, qitun, kan? Kalau kucing betina dia panggil hirrun. Kan? Macam Abu Hurairah kan? Nama Abu Hurairah. Dia tak sama dia tak sama, kita kena ni kena tahulah. Baik. Okey. Kenapa ada perkataan la? Sebab ada hamzatul istifham Ustaz. Hamzatul istifham. Ada hamzatul istifham perlu kepada jawapan na'am atau la. Okey, baik. Apakah tujuan hadza? Tujuan hadza untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Al-qarib lil mufrad, al-mudzakkar lil aqil wa ghairil aqil. Naam, jayid Okey. Lepas tu okey, habislah kat situ. Okey. Seterusnya nombor 8, siapa? Raqib. Hadza mindilun. Ini sapu tangan. Baik, ini sapu tangan. Mindilun. Okey. Apa jamak mindil?
Tak ingat Hakim Ustaz. Jam tu. Ustaz. Manadilun. Manadilun. Mana dilun? Ada Ustaz. Ustaz ada bagi yang keempat. Okey, manadilun. Mana dilun ke mana dilu Ustaz? Manadilu, sorry, manadilu. Manadilu. Tak ada lun Tak ada. Dia dipanggil, nanti kita akan belajar juga, dipanggil sebagai mamnu' minas saraf. Ya, mamnu' minas saraf. Tu banyak yang sebenarnya kaedah-kaedah dia kan. Tapi insya-Allah lah dalam lama insya-Allah kita okey je. Kan? Okey. Baik, seterusnya kembali kepada sahabat kita yang awal. Syukur. Man hadha? Hadha. Bang nombor 9, Syekh. Tak mau Ustaz. Ahadha waladun? Naam. Adakah ini kanak-kanak lelaki? Betul. Ya. Okey. Budak lelaki pun okey lah tu kan. Okey. Okey. Apa macam mana wujudnya perkataan na'am dekat situ? Kenapa wujud perkataan na'am dekat situ? Harfu al-istifham. Ismul istifham. Ismul istifham? Harfu. Harful istifham. Harful istifham. Okey, jahit. Okey. Bila ada harful istifham mewajibkan, mewajibkan atau memerlukan kepada jawapan na'am atau la. Okey. Okey. Baik, seterusnya Naim. Mana Naim? Dia pergi buat air kopi ke apa? Okey, Farhan. Nombor 10. Man hadha? Hadha rajulun. Siapa ini? Ini lelaki. Lelaki dewasa, Ustaz. Lelaki dewasa. Okey. Lelaki pun kita faham lah kan. Kalau cakap lelaki dewasa, tak perlu dewasa pun. Tapi cuma tinggal lagi kita nak bezakan walad dengan rajul. Ya. Okey, baik. Okey. Okey. So, man tu apa dia? Isim al istifham. Untuk menunjukkan sesuatu yang berakal. Bertanya. Pertanyaan kepada sesuatu yang berakal. Berakal. Okey, jahit. Okey. Habis. Okey, ad-darsus tsani. Pelajaran kedua. Muka surat 12. So, dekat sini pengarang tajuk. Ad-darsu, apa maksud ad-darsu? Pelajaran. Ats-tsani bermaksud yang kedua. Ya. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Okey. Ma zalika. Okey. Okey. So dekat sini pelajaran kedua ni dia bagi tahu tentang zalika. Okey, Nana bagi tahu dulu apa terkandung dalam pelajaran ini. Terkandung dalam pelajaran kedua ni ialah tentang zalika. Zalika ni digunakan sebagai apa panggil isim isyarah juga. Ya. Dia juga isim isyarah. Kita dah belajar dah dua-dua isim isyarah. Tapi lil ba'id. Lil ba'id. Dengar je dulu tak apa. Lil ba'id. Isim isyarah lil ba'id. Al-mufradi. Al-muzakkari. Al-aqil wa ghairil aqil. Baik, dia sama juga macam isim isyarah tadi. Isim isyarah yang pertama tadi, hadha tadi. Tapi cuma tinggal dia bertukar. Tadi lil qarib. Tapi yang ni lil ba'id. Apa maksud lil ba'id? Untuk sesuatu yang jauh. Untuk yang jauh. Al-ba'id maksud dia yang jauh. Okey, jauh. Ba'idun jauh. Baik. Jadi kalau kita nak tunjukkan sesuatu atau dalam bahasa kita, kita kata panggil itu. Itu. Baik. So kita minta sahabat kita baca. Tadi Farhan last. So kita masuk kepada Nurul Imran. Baca yang
pertama, kedua tu? Ma haza. Ma? Ma haza. Bukan haza tu. Ma zalika. Hmm. Hmm. Apa itu? Hmm. Zalika najmun. Hmm. Itu bintang. Jahit. Okey. Okey. Ma zalika. So ma tadi kita dah belajar. Ma tu apa dia? Ismul istifham. Ma tu apa dia? Ismul istifham. Okey. Zalika apa dia? Ismul isyarah lil Sesuatu yang jauh. ba'id. Al-mufradi satu, untuk yang satu tunggal. Ustaz, Singular. Yep. macam mana je lil ba'id? Lam Lam ba ain ya dal. Lam ba ain ya dal. ya dah. Okey Ustaz. Okey. So kalau kita sekadar baca buku ni sendiri, kita memang saya dah dulu sebelum saya belajar buku ni pun saya baca pun kan kita dapatlah perkataan, tapi kita tak tahu kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah yang digunakan dalam buku ni. Okey, jadi bila kita berguru dengan guru kita, kita dapatlah tahu benda-benda ni semua. Baik. Okey, seterusnya. Umar, naam ant. اقرأ. Haza masjidun wa zalika baitun. Naam, terjemah tu. Ini masjid dan itu rumah. Naam, okey. Dekat sini dia mula bezakan kita tentang hadza dengan zalika. Dia kata hadza masjidun wa zalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Baik okey, so kita tahu hadza ni untuk sesuatu yang dekat, zalika untuk sesuatu yang jauh, dan kedua-duanya untuk mufrad, muzakkar, yang muzakkar, dan juga sama ada berakal atau tidak berakal, boleh digunakan untuk hadza dan zalika. Baik. Seterusnya, Atam. Ya Ustaz. Naam, iqra. Hadza hisanun wa dzalika himrun. Kenapa jadi himrun? Himarun. Sebelum ni dah ada perkataan himar. Kenapa jadi himrun? Himarun. 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 Biar cakap dialek bahasa Arab sikit kan. Kedai Malaysia Ustaz. Hadha hisan wa dhalika himarun. Ya. Okey, baik. Ma terjemah tu? Ini kuda. Dan kuda apa? Kuda jantan. Dan ini itu. Dan itu kedah. Orang Kelantan cakap kedai jadi kedah. Okey, kedai. Kedai. Simpan sikit lah weh. Simpan sikit kat rumah tu. Kan? Bawa juga dalam kelas ni. Mana ni? Allah. Okey. Baik. Okey. So kita faham zalik hadza. So latihan sekarang ni. Okey, ada perkataan wa dekat situ. Wa ni arti dia dan. Wa ni arti dia dan. Okey, baik. Haraf Ustaz, haraf. Haraf. Naam, haraf. Nanti kita belajarlah sebab dia ada satu sudut lain lagi tentang dipanggil ataf dan sebagainya, insya-Allah. Okey. Kita akan belajarlah. Waw ni pun banyak huruf-huruf ni banyak peranan dia dalam ayat dalam perkataan bahasa Arab, dia bermain peranan yang besar dalam bahasa Arab. Nanti insya-Allah. So kita belajar yang simple-simple dulu. Okey. Seterusnya siapa? Alif. Naam. Adzalika kalbun? Adakah itu anjing? La, dzalika qittun. Tidak, itu kucing. Jayid. So tu apa dia?
hamzatul istifham. Hamzatul istifham ataupun harful Harful istifham. istifham. Okey, harful istifham. Tapi untuk kita dengar fahamkan lagi dia jenis dia haraf. Kalau kita kata hamzatul istifham, kita tak dapat jelaskan ke orang. Nama dia hamzatul istifham. Okey, jenis dia lah harful istifham. Okey. Nama dia hamzatul istifham. So okey, baik. So nanti dia akan main peranan yang hamzah ni pun ada main peranan yang banyak dalam bahasa Arab, ya. So dekat sini kita belajar dia sebagai pertanyaan sahaja. Okey. Seterusnya siapa? Araqib. Naam, Ant. Mazalika, apakah itu? Zalika sarirun, itu katil. Okey, jaid. So dekat sini ada soal mazalika. Okey. Bagi jawapan kepada zalika, ya. Kalau soalan dia mazalika, jawapan dia zalika. Kalau ma hadza, jawapan dia hadza. Okey. Kalau ada soalan a, ya. Soalan a atau hamzatul istifham, jawapan dia adalah la atau na'am. Baik. Seterusnya. Syukur. Man hadza wa man dzalika. Siapakah ini dan siapakah itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini guru dan itu imam. Jaid. Okey. Mudarrisun, ya. Kalau perempuan ni kita panggil mudarrisatun. Okey. Mudarrisatun. Okey. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. So dekat sini kedua-duanya kita pakai dekat situ. Ada soalan man. So antum usahakanlah fahamkan ni. Selalu bacalah ulang alik Macam nak kata antum cuma tukar kan ganti nama perkataan tersebut. Man dzalika rajul. Contohnya. Kita dah tahu perkataan rajul. Mana rajul? Lelaki dewasa. Lelaki, okey. Cukup. Okey, kita nak tanya, siapakah lelaki itu? Macam mana kita sebut? Man dzalika rajul. Man dzalika rajul. Man dzalika rajul. Kan? Kita boleh cakap, masya-Allah, huwa akhi. Kan, dia adik aku. Atau huwa sadiqi, dia kawan aku. Okey? Dan benda tu kita boleh tambah sikit lah. Ya, cuma kita kena kuasai lah. So kita kena ada perkataan biasakan dia. Man huwa, kan? Dan sebagainya. Dan mazalika, mahadha, ya, ahadha. Okey. Baik, seterusnya Naim. Naim ni selalu tak ada je ni. Okey. Entah pula Syekh. Fahrudin. Farhan. Hadza sukarun. Atas. Ma dzalika, apakah itu? Dzalika hajarun, itu batu. Okey, dzalika hajarun. Okey. Nanti kita bagi tentang jamak-jamak dan juga demi jamak. Tapi tak banyaklah pelajaran dekat sini ya. Okey. Seterusnya siapa? Nurul Imran. Haza sukurun. Sukarun. Baik, karun bukan sukarun, sukarun. Wazalika labanun. Entah Nurul Imran entah ada buku tak? Ada. Ada okey labanun. Kalau ada buku tu dia ada baris Okey. Labanun. So hadza sukarun wa zalika labanun. Okey. Terjemah tu? Ini apa? Sukarun apa? Sugar. Sugar. Gula. Ini gula.
Labanun susu. Dan itu susu. Naam. Okey, jayid. Okey, hadza sukkar wa dzalika labanun. Baik. Dekat sini kita boleh ambil ni. Nanti bila antum hafal ni kan. Okey, kita kata anta turid an tashrab al-laban. Engkau nak minum susu? Kita boleh tanya laban. Okey. Okey, baik. So dekat sini, so sebelum kita masuk dulu. Antum tengok seterusnya bawah tu tamrin. Tamrin tersebut tanpa ada baris. Antum akan tengok sedikit-sedikit pengarang ini diajar kita. Saya sebut satu benda. Mula-mula dia tulis perkataan tu macam ma. Antum tengok dekat perkataan ma tu dia dah tak tulis baris dah. Kan? Haza dia dah tulis baris dah. Dia tak ada baris dah. Zalika dia tak tulis baris dah. Okey. La dia dah tak tulis baris dah. Okey. So perkara yang dekat sini kita nampak tak? Perkara yang kita tak perlu risau dia memang baris dia macam tu. Okey. Okey. Itu di antara perkara. So dan perkataan ni sikit ma, a, hadza, zalika, perkataan tu sikit kita boleh hafal. So baik. Seterusnya okey, Umar Abdul Aziz rukmul awal. Iqra waktub. Okey, baca. Umar pun tak ada dah. Okey. Oh, Ustaz. Okey, dengar. Haza sukarun wa zalika laban. Okey, sukarun. Sukarun. Okey, wa zalika? Wa zalika labanun. Labanun. Jayid. Ini gula dan itu susu. Jayid. Okey. So hafal ni perkataan-perkataan ni sikit-sikit. So ditambah kita sikit aja perkataan baru. Okey. Lepas tu seterusnya Atam. Ya Ustaz. Nombor 2. Azalika. Tak, nombor 2. Tengok, itu nombor 3 yang tak baca. Nombor 2. Man zalika zalika imamun. Imamun. Jahid. Dah tak ada baris dah rasa macam confused. Kan? So tengok dekat atas balik. Sebab tu anak kata baca ulang-ulang. Hadza mudarrisun wa zalika imamun. So imam, perkataan yang kita boleh sebut imam. Okey. Baik. Siapa itu? Itu imam. Itu ialah imam. Okay. Itu ialah imam. Okey, seterusnya. Alif, ant. Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Adakah itu kucing? Tidak, itu anjing. Baik, jayid. Okey, seterusnya Raqib. Ma haza hajarun. Apakah ini? Ini batu. Ini batu. Okey, baik. So kita dapat perkataan-perkataan tersebut, ya. So kita dah belajar juga tambahan, ya, zalika. Zalika bermaksud apa dia? Ismul istifham, ya. Ismul istifham lil ba'id. Ya, lil ba'id satu yang jauh, al-mufradi, al-mudzakkari, lil aqil wa ghairil aqil. Okey? Al-aqil wa ghairil aqil. Baik. So itu satu pelajaran hari ini dan seterusnya kita ada belajar beberapa perkataan baru. So ana cuba nak tanya antum. Okey. Tentang kita tengok bawah tu dulu. Kita tengok bawah tu dulu. Al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Baik, apa maksud al-kalimat? Kalimat bermaksud perkataan-perkataan. Al-jadidah yang baru. Yang baru. So antum akan tengok dekat sini. Macam mana anda sebut tadi. Kita tengok balik. Ad-darsu al-thaniyu. Ad-darsu al-thani. Al-thani. Pelajaran yang kedua. Yang ini al-kalimatu al-jadidatu. Perkataan yang baru. Apa dua perkataan yang sama yang antum tengok, yang anda ucap?
Dua perkataan tu berbeza. Tapi bila nak ucap ada perkataan yang sama. Apa dia? Faham Ustaz? Ha? Tak faham. Soalan sekali. Okey. Ana ulang sekali lagi. Al-kalimatu al-jadidatu. Arti dia adalah kalimat perkataan yang baru. Okey. So kalau kita tengok pada awal tu dia tulis ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua. So dalam dua perkataan ini dua perkataan yang berbeza. Tapi dalam penterjemahan kita ucap satu benda yang sama. Apa dia? Yang Ustaz. Naam. Yang. So ad-darsus tsani pelajaran yang kedua. Al-kalimatu al-jadidatu, ya, perkataan yang baru. So dekat sini ada perkataan yang, dekat situ ana tambah. Okey. So bila antum macam mana nak tahu dia? Sebab itulah bila kita sebut Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Dengan nama Allah yang. Kenapa kita tambah yang? Sebab perkataan seterusnya tu selepas yang kedua tersebut, selepas nama Allah ada alif lam. Begitu juga ad-darsu ni, ya. Ad-darsu ni pelajaran. Bila ada selepas dia tu ada alif lam lagi. So, pelajaran yang kedua. Al-kalimatu arti dia adalah perkataan. Okey, tapi dia tambah selepas tu al-jadidatu. Yang baru. So, dekat sini kita faham ada pertambahan yang dekat situ. Pelajaran tu insya-Allah kita akan belajar nanti. Dia panggil dalam sudut ni ialah na'at wa man'ut. Nanti insya-Allah kita akan belajar. Tapi just ana nak bagi nampakkan antum sikit-sikit pelajaran tersebut. Baik. So sekarang kita nak bincang tentang soalan tentang, ya, perkataan jamak dan juga mufrad. Okey, ana dah beri dah perkataan tersebut. Betul? Okey. Ingat balik kita ada soalan pernah kita sebut sini, iaitu ma jam'u baitin. Macam tu kan? Jawapan ialah jam'uhu buyutun. Okey, ingat tak? Okey, baik. Kalau antum ingat, kita nak tanya lagi. Okey? So, baik. Ma jam'un, okey, soalan pertama tadi last sekali siapa? Rakib kan? Kembali dekat siapa ni lah, dekat Syukur. Okey. Ma jam'u najm ma jam'u najmin? Ma jam'u najmin? Jam'uhu nujumun. Jam'uhu nujumun. 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 Okey. An-Najm, surah An-Najm kan? Surah bintang. Okey. Seterusnya Ahmad apa ni, Farhan. Okey. Ma jam'u masjidin? Jam'uhu masajidu. Jaid. Okey, seterusnya Nuril Imran. Ma jam'uhu kitabin? Jam'uhu kutubun. Jam'uhu kutubun. Baik. Seterusnya Umar Abdul Aziz. Baik. Ma jam'u babin? Ustaz sekali. Babun ya. Babun. Ya, naam. Jam'uhun abwabun. Bukan jam'uhun, jam'uhu. Jam'uhu. Jam'uhu Jam'uhu abwabun. abwabun. Jaid. Okey. Seterusnya Atam. Ma jam'u miftahin? Jam'uhu mafatihu. 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 Jaid. Okey. Seterusnya Alif. Ma jam'u qalamun? Qalamin. Jam'uhu aqlamun. Jam'uhu aqlamun. Baik. Raqib.
Saya Ustaz. Ma jam'u maktabin. Jam'uhu makatibun. 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 Okey. Makatibun. Jaid. Ma jam'u, seterusnya syukur. Ma jam'u sarirun. Saririn. Jam'uhu sariru. Hmm? Jam'uhu sururun. Ma sururun. Dah ada waw kat situ. Sururun. Ya, sururun. Allah. Jangan tambah-tambah kan. Ahli bid'ah dia suka tambah. Jangan ikut. Jangan ikut rentak-rentak macam tu. Maaf Ustaz. Tak perlu maaf-maaf lah. Okey. Okey. Seterusnya. Farhan. Okey. Ma jam'u kursiyin. Jam'uhu karasiyun. Karasiyun. Naam. Sahih. Okey. Okey. Nurul Imran. Ma jam'u qamisin. Nurul Imran. Anta mawjud hunaka? Ya Ustaz. Naam. Ma Apa dia, Ustaz? jam'u qamisin. Komisin. Hmm. Jam'uhu kusmanun. 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 نعم. يا طيب. الآخر عمر أنت. ما جمع طبيب؟ يا عمر. Ya Ustaz. Jam'uhu atibaun. Atibba'u. Atibaun. Tak ada tak ada tanwin. Atibba'u. Oh, atibau. Ustaz, tadi komisun tadi bukan Kumsanun ke Ustaz? Kumsanun lah. Betul lah kumsanun. Kenapa? Tapi lain, macam bunyi lain je. Siapa tadi? Apa? Nuri Al-Imran. Enta sebut apa? Dia Apa sebut dia? Fatahah. Kusmanun. Kusmanun. Betul lah. Kumsanun kan Ustaz? Kumsanun kan? Qaf sa mim. Sebelum ni salah. Kumsanun sorry. Betul kumsan. Ana salah. Kumsan, qamis. Kumsanun. Naam, sahih. Okey, ni betul kan? Siapa yang tersalah? Kumsanun. Okey. Seterusnya. Majam siapa? Lepas Umar. Atam. Okey. Ma jam'u waladin. Ma jam'u waladin. Jam'uhu auladun. Naam. Okey. Seterusnya alif. Ma jam'u talibin. Jam'uhu tullabun. Naam. Okey. Abdul Raqib. Ma jam'u rajulin. Jam'uhu rijalun. Naam. Jaid. Okey, kembali kepada syukur. Ma jam'u tajirun. Jam'uhu tujarun. Naam, tujarun. Okey. Farhan. Ma jam'u kalbin. Jam'uhu kilabun. Jam'uhu kilabun.
Taib. Seterusnya Nuril Imran. Ma jam'u qittun? Qittin. Jam'u kitotun. Qitatun. Qitatun. Kitotun. Naam. Seterusnya Umar. Ma jam'u hisanin? Jam'uhu husunun. Husunun. Naam. Sahih. Baik. Taib. Atam. Ma jam'u jamalin? Jam'uhu jimalun. Jaid. Seterusnya Alif. Ma jam'u dikin? Jam'uhu duyukun. Naam, sahih. Raqib. Ma jam'u mudarrisin? Jam'uhu mudarrisuna. 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 Jaid. Okeylah. Okey. Kita dapat. Okey, Ana bagi tahu kalimat jadidah. Al-kalimatul jadidah muka surat 13 tu. Ya. So, tentang jamak dia, ya, tentang jamak balik perkara tersebut ialah, okey. Dia kata tersebut ialah untuk perkataan laban dan sukar, ya, kita tak pakailah dia punya jamak, ya, tak ada jamak lah untuk dia. Bukan tak ada tapi kita tak pakai. Okey. Baik. So seterusnya tentang perkataan tersebut, ya. Untuk jamak untuk imam, ya, jamak untuk imam, a'immah. A'immah. Hamzah, ya, hamzah ada alif. Lepas tu hamzah tu macam tumpang dekat ya. Hamzah kedua, a'immah. Okey, hamzah tu tumpang dekat ya. Lepas tu mim. Sabdu, ya. Lepas tu ta marbutah. A'immatun. A'immatun. Nah, itu jamak untuk imam. Jamak untuk hajarun, ya. Jam'u hajarin, ya. Jam'uhu ahjarun. 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 Hamzah, ha, jim, alif, ra. Ahjarun. So, pelajaran ini kalau kita lihat, sebelum kita masuk pelajaran baru, dibezakan kita tentang penggunaan zalika antara beberapa perkara, ya. Tentang penggunaan. Penggunaan apa dia? Ma dengan man. Ma, nah. Jam'uhu untuk hajaru tu ahjaru tu tanwin Ahjarun. ada. Tanwin. Tanwin. Ahjarun. Okey. Okey. So perbezaan sekarang ni kita dapat itu tadi kita ada bincang. Okey. Ma ismul istifham li ghairil aqil. Betul? Ma iaitu ismul istifham, ya, li ghairil aqil. Man ismul istifham lil aqil. Okey, untuk perkataan zalika ni. So, kalau kita kata ma zalika, man zalika. Okey, ma zalika untuk benda, sesuatu selain daripada manusia. Okey. Man zalika khusus untuk manusia ataupun jin lah, ya. Yang berakal. Maksudnya berakal, makhluk yang berakal, manusia dan jin saja. Okey. So perbezaan antara ma dengan man. Hadza dengan zalika. Okey. Okey. Bolehlah kita mula-mula belajar bercakap. Kan? Lepas tu kalau kita nak tanya, ya, untuk jawapan benar atau tidak, kita mulakan dengan a. Adzalika imam. Kan? Kita nak dapatkan jawapan la, ya atau tidak. Adzalika imam, ya, adzalika imam.
Naam. Ya, naam huwa imamun. Zalika imamun. So, macam kita kata kalau ada zalika, jawapan dia mesti ingat zalika juga. Okey. So kita azalika imamun, maka kita jawab naam zalika imamun. Ahadha mudarrisun? Naam, hadha mudarrisun. Ya. Itu di antara perkara yang kita cuba belajarlah dalam pelajaran ni. So antum cubalah cari-cari perkataan ini dan macam jamak tadi ana sebut tu supaya antum jumpa nanti bila akan datang, ya. Kita akan jumpa perkataan-perkataan sebegini rupa kan. Jadi kita cubalah guna itu untuk akan datang lah. Tapi untuk sekarang ni antum lebih tumpukan kepada mufradat dia, perkataan satu-satu tadi dan perkataan soalan-soalan, tanya-tanya, ya, isyarat dan sebagainya tadi. Okey, baik. Seterusnya lah ad-darsu. Dah pukul 10.30. Ad-darsu tsalits. Ya. Dah sekejap je ya. Antum berasa lama ke? Baru Ustaz. Masya Allah, semangat betul. Kuat betul semangat dia. Okey. Baru start ni pasal. Okey. So Ana bagi pelajaran ni Ana bagi makluman awal dululah. Okey, ad-darsu tsalits. Okey, ad-darsu tsalits. Apa yang kita akan belajar dalam ad-darsu tsalits ni? Okey. Iaitu dia akan ajar kita akan belajar, kita akan berbincang berkaitan dengan apa dia? Alif lam. Ni. Alif lam. Okey. Masa bila? Tadi sebelumnya kita belajar, kita sebut semua tak ada alif lam. Imam tak ada alif lam, rumah tak ada alif lam, itu semua tak ada alif lam. Okey? So baik. Ya. Dekat sini juga nanti insya-Allah kita akan belajar sedikit ilmu dipanggil nahu. Ya, ilmu nahu. Okey? So dia akan berterusan nahu tersebut sedikit demi sedikit. Okey? So bila disebut kat sini dia tentang alif lam. Dan kenapa tak ada alif lam? Contoh kita tengok kat sini kan. Dia kata baitun, dari ada baitun, dia nak bagi tahu kita baitun, bila kita nak sebut dia, bila masuk alif lam dia hilang tanwin. Al baitu. Kitabun jadi al kitabu. Qalamun jadi al qalamu. Jamalun jadi al jamalu. Selepas itu dia pun sebut al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pen itu patah. So dia ada perkataan apa tu? Itu walaupun tak ada zalika. Tengok perhatikan. Kan? Kita tak kata zalika qalam, ya, maksurun. Al-qalamu maksur. Ya. Nanti insya-Allah dan dia akan ajar kita tentang penggunaan alif lam tersebut, ya. Dan ini dipanggil sebagai mubtada wal khabar. Al-qalamu mubtada. Apa itu mubtada? Kita akan bincang akan datang, ya. Maksurun adalah khabar, ya, khabarul mubtada. Apa itu khabar? Nanti insya-Allah akan datang kita akan bincang. Ya. Ini antum tengok sedikit-sedikit kita dimasukkan, ya, ilmu-ilmu seluruh bahasa Arab, tapi agak macam berpisah-pisah lah, tapi di dalam ayat, di dalam bentuk ayat. Jadi kita boleh dapatlah perkataan tersebut, kita dah boleh bercakap, ya. So insya-Allah akan datang kita akan bincang pelajaran ini, ya, tentang perkara-perkara tersebut. Wallahu taala alam. Ada apa-apa soalan? Ada Ustaz. Tak ada ya. Okey, harapnya kita dah faham dah ni. Kan? Yang lain tak ada ya? Tak ada Ustaz. Okeylah. Kalau macam tu insya-Allah mungkin cukup sekali itu insya-Allah, semoga memberi manfaat. Tutup majlis ini tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'ikum insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.